Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Surau Jumaat Asy-Syakirin, dan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan lihat tafsir dalam suratul Kafirun. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kita berada dalam bulan Rajab. Bila berada dalam bulan Rajab, menghampiri bulan puasa. Bulan depan kuliah terakhir lah saya sebelum masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada kuliah maghrib. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat dalam suratul Kafirun. Suratul Kafirun adalah surah Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek, iaitu hanya 6 ayat. Sebab apa dinamakan surah Al-Kafirun? Kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW supaya khitab, iaitu berbicara dengan orang-orang kafir, bahawasanya Nabi tidak menyembah apa yang mereka sembah, iaitu berhala. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat pertama dah ada nama surah, iaitu Al-Kafirun. Al-Kafirun makna orang-orang kafir. Dinamakan surah ini sebagai surah Al-Munabazah ataupun surah Al-Ikhlas, kerana surah ini nak menunjukkan ikhlas beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesinambungan ayat ini dengan kesinambungan surah ini dengan surah sebelum, surah Al-Kafirun sebelumnya, surah Inna A'tainakal Kautsar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW dalam surah Inna A'tainakal Kautsar supaya ikhlas beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Manakala dalam surah ini pula menceritakan seolah-olah perkara yang sama, iaitu suratul Tauhid, surah bebas daripada syirik, iaitu nak menjelaskan ibadat kita tidak sama seperti ibadat orang-orang kafir. Ibadat kita hanya menyembah Allah Ta'ala sahaja, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kafir. Manakala orang-orang kafir yang bukan Islam, mereka menyembah pelbagai Tuhan, ada banyak Tuhan, berhala dan sebagainya. Surah Inna A'tainakal Kautsar menceritakan tentang ikhlas beribadat hanya kepada Allah, dan surah Al-Kafirun ini menceritakan tentang tauhid, bebasnya syirik. Ketika mana kita beribadat kepada Allah, kita tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud atau makna surah ini dengan surah sebelum ini hampir sama tapi berbeza. Sebab surah sebelum ini menceritakan tentang ikhlas beribadat, bukan menunjuk kepada manusia, bukan kerana benda lain, bukan kerana berhala. Manakala surah ini bebas daripada syirik. Jadi maksud lebih kurang sama. Dan ayat dalam surah Al-Kafirun ni diulang beberapa kali ayat yang sama, sebagai mubalaghah ataupun sebagai penegasan. Dan di akhir surah menyebutkan bagi Nabi agama Nabi, bagi mereka agama mereka, iaitu bagi orang-orang kafir agama orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun yang kita nak bincangkan ini, surah ini adalah surah nak bagi tahu Nabi bebas. Nabi tak terikat dengan perbuatan, ibadat, amalan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dan Nabi beribadat hanya ikhlas dalam amalan Nabi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan. Nabi meletakkan satu batasan had, satu batasan, iaitu antara iman dan juga kufur. Iman hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain daripada Allah.
Ini semua ketika mana orang-orang musyrikin Mekah mereka minta al-muhadanah. Muhadanah ini maksudnya untuk deal antara mereka dengan Nabi supaya mereka dapat sembah Tuhan Nabi iaitu Allah Ta'ala setahun, mereka kemudian Nabi pula kena sembah Tuhan mereka setahun. Bila turunnya ayat Qul ya ayyuhal kafirun, maka surah ini sebenarnya telah memutuskan ataupun telah memberitahu iaitu harapan orang-orang kafirnya hanya sia-sia. Sebab tidak ada nilai. Rundingan orang kafir dengan Nabi tak ada nilai, tak membawa sebarang makna. Rundingan mereka supaya Nabi sembah Tuhan mereka, mereka sembah Tuhan Nabi. Kita buat bergilir-gilir. Kelebihan surah Al-Kafirun ini sabit dalam hadis yang sahih daripada Imam Muslim, daripada Jabir, bahawa Nabi SAW membaca surah ini dan juga surah Qul huwallahu ahad ketika mana 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf lepas sembahyang, lepas tawaf ada solat sunat. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ni disunatkan di belakang maqam Ibrahim, tapi bukan betul-betul belakang, sebab orang tawaf tu ramai. Kena belakang yang jauh, maknanya jauh sampai ke hujung pun tak apa. Yang penting tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadat tawaf. Surah yang sunat baca adalah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan juga rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Di antara sembahyang, banyak-banyak sembahyang kita tak boleh sembahyang untuk orang lain, melainkan dalam ibadat, dalam sembahyang sunat tawaf. Bila kita buatkan badal haji, badal umrah untuk orang lain, maka kita boleh buat 2 rakaat tawaf, sebab dia berkait dengan ibadat tawaf. Adapun pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh buat ibadat sembahyang untuk orang lain, maknanya untuk orang telah meninggal dunia. Dalam Sahih Muslim juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW membaca 2 surah ini, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat solat sunat subuh. Solat sunat qabliyah subuh, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi ada baca Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ada juga Nabi baca tu, ada 2 riwayat lah. Diriwayatkan juga di sisi Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah daripada Ibnu Umar, perkara yang sama, iaitu Nabi membaca 2 rakaat qabliyah subuh, suratul kafirun dan juga surah Qul huwallahu ahad. Dan tak disunatkan kita baca panjang-panjang. Solat sunat subuh solat fardu subuh disunatkan panjang, tapi solat sunat qabliyah subuh tak disunatkan panjang. Sampai isteri Nabi kata, aku lihat Nabi semayang ni terlampau ringkas qabliyah subuh, seolah-olah Nabi baca Fatihah sahaja. Dalam surah daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sisi Imam Tirmizi, dia menyatakan surah Al-Kafirun ini menyamai dengan rubu'ul Quran. Rubu' Quran ni 1/4 daripada Quran. Apabila dia baca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, menyamai 1/4 Al-Quran. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun 1/4. 1/4 bermaksud Quran ada 30 juzuk, 1/4 kita bagi 4 lah, makna 7 juzuk setengah. 7 juzuk setengah. Bila 4 kali kita baca khatam Quran, dia menyamai, makna dari segi pahala lah. Sama macam Qul huwallahu ahad, menyamai 1/3 Al-Quran. Bila 3 kali kita baca seolah-olah khatam Quran. Sebab 1/3 bermaksud Qul huwallahu ahad kita baca sekali menyamai dengan 10 juzuk lah. Sebab 1/3 kita bahagi 3. Diriwayatkan daripada Abul Qasim At-Tabrani daripada Jabalah bin Harithah. Jabalah bin Harithah ni adik-beradik kepada Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashik faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha." Bila kamu pergi ke tempat tidur kamu, sampai tempat tidur, sebelum tidur kamu baca qul ya ayyuhal kafirun. Satu sunnah Nabi ajar kepada kita, adab-adab tidur. Sampai habis. Fa innaha bara'atun minasyirki, kerana surah Al-Kafirun ini membebaskan kamu daripada syirik. Kamu tidak akan mati dalam keadaan syirik. Ketika mana tidur disunatkan 4 qul, termasuk qul ya ayyuhal kafirun, bebas daripada syirik. 3 lagi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi akan baca dan Nabi akan isyarat ludah di tangan Nabi. Kemudian Nabi akan sapu seluruh badan, bermula bahagian depan sampai ke bahagian belakang, Nabi sapu. Satu sunnah, riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari. Okey. Kesimpulan dia, Nabi sabit bahawa Nabi SAW membaca surah ini, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun, dengan surah Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat tawaf, solat sunat 2 rakaat tawaf, 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh, dan juga 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu juga Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Dan ketika witir juga Nabi baca surah ni, Sabbihisma rabbikal a'la dan juga Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad. Itu kalau nak buat 3 rakaat. Kalau nak buat 5-7 rakaat, baca surah sebelum tu lah. Baca surah sebelum tu sampai 3 rakaat yang terakhir. 3 rakaat yang terakhir, maka rakaat yang 3 terakhir baca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua terakhir Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang terakhir Qul huwallahu ahad. Memang ada satu riwayat daripada imam dalam mazhab Hanafi, dia menyatakan disunatkan baca Qul huwallahu ahad sahaja pada witir 1 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan 3 qul, bukan qul Allahu ahad saja. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Disunatkan 3. Ada satu masjid dia baca ni juga witir dia mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i kata hadis yang baca qul Allahu ahad tu hadis lemah. Bila baca qul Allahu ahad, makmum suka sebab ringkas. Witir 1 surah je imam baca, tak perlu baca 3. Sebenarnya yang disunatkan 3 surah lah. 3 surah. Dan menjadi satu kesilapan juga di kalangan para imam, selalunya bila bulan Ramadan, malam pertama sampai malam ke-15 tu dah okey lah. Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, witir. Bila masuk malam 16 dia automatik tukar. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab untuk dapat keberkatan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tu tidak sabit. Yang sabit daripada hadis Nabi, yang ada dalam hadis Nabi, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita baca bila pun bulan Ramadan, tak kira fasa yang pertama 1 sampai 15 ataupun 16 Ramadan sampai 30, tetap benda sama. Sehingga berakhir bulan Ramadan, bulan-bulan biasa pun tuan-tuan buat witir 3 rakaat. Surah yang sama. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun selepas Al-Fatihah. Sebab penurunan ayat Al-Kafirun ini daripada Ibnu Abbas, asbabun nuzul. Orang-orang Quraisy ni mereka panggil Nabi SAW, nak deal dengan Nabi ni. Apa dia? Mereka nak bagi harta kepada Nabi. Maka bila bagi harta kepada Nabi, Nabi akan menjadi lelaki terkaya, billionaire di negara Mekah. Kemudian mereka nak deal dengan Nabi juga. Mereka nak kahwinkan Nabi dengan wanita yang cantik, yang mana yang Nabi nak, kami akan kahwinkan. Mereka kata hadza laka ya Muhammad, ini untuk kamu wahai Muhammad. Kamu nak, kamu bagi tahu je kepada kami. Kamu nak harta, kami bagi. Kamu nak wanita, kami bagi.
harta, wanita, mereka sanggup bagi. Cuma mereka letak syarat lah, ini semua untuk kamu, tapi watakufu an syatmi alihatina, cuma jangan caci, jangan cerca Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Jangan kamu aibkan berhala-berhala kami. Sebab Nabi cerita benda betul, jangan sembah berhala. Sebab berhala dia tak boleh bergerak, dia tak menciptakan, dan dia tak boleh lalat hinggap di hidung pun dia tak boleh tepis. Kamu buang di tong sampah pun dia tak boleh untuk selamatkan diri dia. Jadi seolah-olah perkara-perkara seperti ini mengaibkan Tuhan mereka. Dan mereka pesan kepada Nabi, wala tadhkuruha bisu, jangan kamu sebut tentang berhala-berhala kami ini apa-apa keburukan. Fa in lam taf'al, kalau kamu tak buat ini, kalau kamu tak nak, maksudnya kalau kamu nak juga cerca Tuhan kami, kalau kamu tak nak harta, kamu tak nak wanita yang cantik untuk kami kahwinkan kamu dengannya, kalau kamu tak nak semua ni, kita deal yang lain. Fa'bud alihatana sanatan, kamu sembah Tuhan kami setahun je, sehinggalah kita melihat ma ya'tini min rabbi, apa yang Tuhan kami datangkan kepada kami. Kita tunggu kamu sembah Tuhan kami setahun, kemudian kami pula sembah Tuhan kamu setahun. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Az-Zumar, Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad, adakah kamu nak menyuruh aku, adakah kamu nak menyuruh aku, katakan pada orang kafir, adakah kamu semua nak suruh aku sembah selain daripada Allah, wahai orang-orang yang jahil. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan kepada Nabi, menjadi kegembiraan kepada kamu, kalau kamu ikut kami, iaitu sembah Tuhan kami setahun, maka wa narji' ila dinika aman, kami juga akan menghadap Tuhan kamu wahai Muhammad, kami sembah pula Tuhan kamu setahun. Turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang mereka dealkan dengan Nabi lah. Daripada Sa'id bin Mina, dia kata Walid bin Mughirah ni antara sastrawan Arab. Dia kalau baca Quran dia faham, sebab dia sastra, dan dia tahu Quran ni bukan daripada Nabi. Sebab manusia tak mampu untuk datangkan Quran. Sebab bila seseorang yang bergelar sastrawan, dia tahu nilai bagaimana konten ayat, isi kandungan ayat ini, adakah daripada manusia ataupun bukan. Jadi Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf, mereka jumpa dengan Nabi. Mereka kata, ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Kamu sembah apa yang kami sembah, kami sembah apa yang kamu sembah. Kita kongsi Tuhan dalam urusan semua, bukan sekadar ibadat. Apa-apa ibadat, bukan kata semayang, apa-apa ibadat, urusan lain selain pada ibadat, kita kongsi dulu. Maka turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, iaitu katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita lihat dari sudut sastranya, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bila sebut ini, khitab ini ditujukan wahai orang-orang kafir. Bila kafir ini nampak ayat ni ditujukan dengan satu menyifatkan benda yang keji, taubih ataupun tashni', benda yang jelek, kafir. Ya, kita nak panggil orang Cina, orang India kafir, walaupun betul mereka kafir, tapi kita gunakan ayat yang lembut. Kita tak kata dia kafir, kita kata dia bukan Muslim, bukan Islam, bukan Islam. Tapi kafir sama juga, tapi kafir dia agak kasar sikit lah, walaupun benda yang sama. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah, Nabi kata, apa yang kamu sembah. Ayat yang pertama, la a'budu, itu makna nafi, aku tidak menyembah. Yang keduanya adalah isbat, mensabitkan
ma ta'budun, mensabitkan apa yang kamu sembah aku tak sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini dipanggil sebagai muqabalah bainal jumlataini fil istiqbal, iaitu aku tak menyembah apa kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Ini dipanggil jumlah ayat yang pada masa akan datang. Masa akan datang nanti aku pun tak sembah kamu apa yang kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Kemudian pada ayat kelima ke enam, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Makna yang sama. Cuma ayat yang keempat kelima ni walaupun sama dengan ayat kedua ketiga, ayat kedua ketiga menceritakan tentang akan datang. Akan datang. Aku tidak akan menyembah. Sebab a'budu ni present tense. Present tense untuk akan datang, untuk apa? Future, akan datang. Wala ana abidun, aku tidak menyembah sekarang ni. Aku tak menyembah sekarang dan juga yang telah lalu. Yang telah lalu, tahun-tahun yang sebelum ini aku tak sembah pun apa yang kamu sembah. Aku tak sembah berhala, Nabi kata. Kamu pun sebelum ni tak sembah Allah. Kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat kelima menunjukkan untuk hari ini dan juga hari yang sebelum ini. Kalau tuan-tuan lihat dalam bahasa Arab ni, dia sebenarnya ada dua. Satu dipanggil sebagai jumlah ismiyah, satu dipanggil jumlah fi'aliyah. Ayat kedua ni dia adalah jumlah fi'aliyah, dimulakan dengan verb, dengan fi'al, verb. La a'bud, aku tidak menyembah. Ayat yang keempat ni jumlah ismiyah, dimulakan dengan noun, dengan isim. Noun dulu, kata nama. Ana abidun, aku tidak menyembah. Aku bukanlah orang yang menyembah. Dalam sastra Arab, dalam kesusastraan Arab, jumlah ismiyah lebih kuat tau daripada jumlah fi'aliyah. Ayat yang dimulakan dengan noun, kata nama, dia lebih memberi penegasan, lebih kuat penekanan dia berbanding jumlah dimulakan dengan verb. Cuma dalam bahasa Melayu kita tak mulakan ayat dengan verb. Aku nak makan nasi. Makan nasi aku. Kita tak mulakan dengan verb. Kita tak mulakan dengan makan. Kita mulakan dengan subjek. Dalam bahasa Inggeris pun sama juga. Kita mulakan dengan subjek, verb. Tapi dalam bahasa Arab dia boleh dua-dua. Verb, subjek ataupun subjek dengan verb. Boleh dua-dua. Cuma ayat yang keempat dia lebih kuat penegasan dia. Kalau tuan-tuan baca terjemahan dia sama. Ayat kedua, keempat sama. Tapi kalau tuan-tuan faham dari sudut struktur ayat, yang memberi implikasi yang berbeza. Maksud ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, Nabi menafikan, Nabi tak menyembah berhala kini, dulu dan selamanya yang akan datang. Kemudian indahnya ayat qul ya ayyuhal kafirun ini semuanya diakhirkan dengan nun. Waw nun dipanggil sebagai jamak muzakkar salim lah. Bukan jamak muzakkar salim, ini kita panggil verb. Tapi ada juga noun, kata nama. Kita lihat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, kita lihat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan kamu, wahai orang-orang kafir, dalam apa juga keadaan. Ayat ini merangkumi kepada semua, menyeluruh orang kafir yang ada di permukaan bumi ini. Sebab apa Allah Ta'ala mulakan dengan qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir. Ayat ni diperintahkan kepada Nabi supaya tujukan dengan penuh lemah lembut dan juga hikmah pada semua urusan.
tak kira urusan agama ataupun urusan yang lain, maka khitabkan ataupun bercakap, bermuamalat dengan orang-orang kafir ini dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut. Walaupun mereka tak Islam, tapi tunjukkan akhlak kamu, iaitu berbicara dengan wajah yang manis dan juga perkataan yang lembut. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Apabila khitab ini kita katakan digunakan secara kekerasan, maksudnya Allah Ta'ala nak mengangkat kesusahan daripada Nabi dan nak menerangkan perkara yang diperintahkan kepada Nabi, annahu ma'murun bihadzal kalam, iaitu wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Kalau nak gunakan maksud penegasan, maksudnya katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, menunjukkan ayat ini bukan daripada Nabi. Nabi diperintahkan, qul, Nabi diperintahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Zamakhsyari menyatakan la a'budu, la ni, la a'budu adalah untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Sebab dalam bahasa Arab la, lan semua untuk yang akan datang. Cuma dia untuk akan datang berserta dengan taukid, iaitu penegasan, dan juga ada unsur-unsur ta'bid. Ta'bid ni selamanya. Bila sebut tentang ma ni selalunya untuk sekarang lah, ma. Tuan-tuan lihat pada ayat tadi, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat ini tidak ada perkataan ma, tapi ma ada kalanya membawa makna sekarang. Ma yang bermaksud tidak. Dalam bahasa Arab ada dua tidak, satu la pun tidak, ma pun tidak juga. Kesimpulan maknanya, maksudnya aku tidak akan melakukan pada masa akan datang apa yang kamu minta kepada aku untuk menyembah berhala, untuk menyembah Tuhan kamu. Dan kamu pun tak akan buat sebenarnya untuk menyembah Tuhan aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aku menyembah Allah Taala, yang mana Allah Taala hanya aku mencari redha Allah, dan kamu tidak mengikut perintah-perintah Allah dan juga syariat Allah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu mereka-reka sesuatu daripada diri kamu sendiri. Aku mendapat wahyu daripada Allah dan aku ikut apa diperintahkan kepada aku. Kamu tidak, kamu mereka-reka, sembah berhala, sembah Tuhan ini, Tuhan itu. Maka ibadat Nabi, ibadat orang yang mengikut Nabi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalimah Islam ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sebahagian di kalangan ulama mereka melihat seperti mana Imam Zamakhsyari, iaitu ma kuntu qattu fil hal aw fil madi abidan ma abadtum, yani lam ta'had minni ibadah sanama fil jahiliyah fa kaifa turja minni fil Islam. Kalau kamu lihat, aku tak menyembah pun berhala ni semenjak zaman jahiliyah lagi. Bagaimana kamu mengharapkan daripada aku untuk aku menyembah Tuhan kamu sekarang ni? Macam mana kamu nak mengharapkan aku sembah Tuhan kamu? Dulu aku tak menyembah berhala, Nabi kata. Sekarang ni kamu nak deal dengan aku supaya aku menyembah berhala. Jadi maksud daripada ayat yang kita bincangkan, qul ya ayyuhal kafirun, ini adalah memberi penegasan dan juga memutuskan pengharapan orang-orang kafir. Mereka berputus asa. Berputus asa apa? Iaitu Nabi nak menyaut seruan mereka ataupun deal yang mereka buat dengan Nabi, yang mereka minta dengan Nabi. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kamu kesyirikan kamu, kekufuran kamu, bagi aku agama aku, iaitu tauhid, ikhlas dan juga Islam. Atau ulama kata ada ayat yang dihazafkan, dibuangkan di tengah-tengah tu, lakum dinukum, maksudnya lakum jaza'u dinikum.
waliyadin wali jazai dini, iaitu bagi kamu balasan agama kamu. Bagi kamu akan mendapat balasan agama kamu. Bagi aku akan mendapat balasan agama aku, sebab aku beribadat kepada Allah. Cuma ayat ini tidak dimansuhkan. Ayat ini tidak dimansuhkan dengan ayat peperangan, ayat perintah berperang. Kerana ulama-ulama muhaqqiqun mereka menyatakan tidak dimansuhkan ayat qul ya ayyuhal lakum dinukum waliyadin ini. Bahkan yang dimaksudkan dengan lakum dinukum waliyadin adalah bermaksud ancaman. Bukanlah kita bila mana orang tak nak beriman, tak nak, orang nak murtad, kita kata lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Bukan. Ayat ni bukan kita nak suruh dakwah, kita gunakan ayat ni lakum dinukum waliyadin. Tak. Ayat ini sebenarnya bukan untuk dakwah. Ayat ini adalah untuk tahdid, sebagai ancaman. Sebagai ancaman, sebagai gertakan. Dah tak nak beriman sangat, akhir sekali baru sebut lakum dinukum waliyadin. Seperti ayat dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala kata i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak. Kamu nak buat apa, kamu buatlah. Maksudnya kalau berani kamu buat, nanti kamu akan dapat balasan di akhirat nanti. Bukanlah maksud Allah Ta'ala, bukan maksud Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita apa yang kamu nak buat. Nak mencuri ke nak berzina, buatlah. Sebab Allah Ta'ala suruh buat. Bukan. Allah Ta'ala suruh tu, suruh makna memberi ancaman. Dalam bahasa Melayu kita kata buatlah kalau berani. Dalam sebanding sama juga dengan ayat ini, ayat dalam surah Yunus, wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sekiranya mereka dustakan kamu, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, bagi aku amalan aku, bagi kamu amalan kamu. Kamu bebas daripada apa yang aku buat, aku juga bebas daripada apa yang kamu buat. Dalam surah Yunus. Dalam surah Al-Qasas, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi aku amalan aku, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ini semua bukan ayat-ayat berbentuk dakwah, tapi ini adalah ayat, semua ini adalah berbentuk tahdid. Tahdid ni berbentuk ancaman. Makna Nabi tidak redha dengan agama yang lain. Bukanlah maksud Nabi redha, lakum dinukum waliyadin, tak apalah kamu nak kafir, silakanlah kafir. Semua bagi kamu agama kamu lah, bagi aku agama aku. Bukan Nabi redha. Nabi tidak redha dengan agama lain. Nabi tak setuju dengan agama lain. Agama yang diredai oleh Allah, agama Islam. Cuma ayat ini menunjukkan tentang ancaman, kata gertakan. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengambil dalil dengan ayat Al-Quran ini, lakum dinukum waliyadin, menyatakan orang-orang kafir ni semuanya millah dia satu. Apa maksud millah? Maksudnya agama dia agama satu. Tak kira lah Kristian ke apa Majusi ke apa, tetap agama dia satu. Mana kafir. Orang-orang Yahudi bila sebut agama kafir, agama yang satu, maksud orang Yahudi boleh mewarisi daripada orang Nasrani. Orang Nasrani boleh mewarisi daripada orang harta orang-orang agama lain yang bukan agama Islam. Contohnya anak berbangsa Majusi, manakala ayah berbangsa Nasrani. Bila ayah mati, anak yang agama lain boleh mewarisi harta ayah dia. Tapi agama Islam tak. Kalau anak tu masuk Islam, ayah dia mati, maka dia tak boleh mewarisi harta ayah dia. Kalau ayah dia masuk Islam, ayah dia mati, anak dia tak masuk Islam lagi, ayah dia mati, dia tak boleh mewarisi harta ayah dia. Sebab bila dah tak masuk Islam, maka tak ada hubungan lagi sebenarnya. Sebab itu bila mana tak ada hubungan nasab, bila seseorang masuk Islam, dia tak boleh untuk mewarisi harta saudara yang Islam. Sama juga bila seorang perempuan masuk Islam, keluarga tak ada siapa yang Islam, dia nak berkahwin, terpaksa guna wali hakim. Sebab ayah tak masuk Islam. Kalau adik-beradik lelaki dia masuk Islam, boleh jadi wali adik-beradik lelaki dia. Kalau adik-beradik lelaki pun tak ada yang masuk Islam, tengok anak saudara dia ada masuk Islam tak. Kalau anak saudara dia ada masuk Islam, boleh untuk jadi wali. Kalau tak ada, tak boleh jadi wali.
Tengok pula pakcik dia, adik-beradik ayah dia ada masuk Islam, boleh jadi wali dia. Sebab ada sebahagian orang dia nak ambil jalan mudah je. Sebenarnya ada ikutkan level-level wali ni. Level wali ni penting atau wajib? Ikut kalau seseorang yang melangkau wali, sepatutnya walinya A tapi B yang walinya, maka hukum tak sah. Sebab tu dia ambil berat tentang bila ayah jadi wali, dia ambil berat tentang sijil pernikahan dia. Kita tengok sijil pernikahan betul ke tidak, ini anak dia. Kemudian kita lihat pula kalau ayah dia mati, betul tak ayah mati, ada sijil kematian tak. Ini semua adalah untuk menentukan, untuk sahkan perkahwinan tu. Kalau tak, zaman sekarang orang boleh kata ayah saya dah mati, dah hilang bagaimanalah. Dia tak buat carian. Biar ayah dia, surat nikah mak ayah pun tak ada. Benda tu semua boleh buat carian. Dekat mana mak ayah dia pernah nikah? Di wilayah persekutuan. Maka kita pergilah pejabat agama, tanya, bagi nombor IC ayah dia atau nama penuh ayah dia. Nanti dia buat carian dalam masa seminggu ke, jumpa. Kalau betul dia berdaftar lah. Kalau dia tak berdaftar tu cerita lain. Kemudian surah yang kita bincangkan ini juga adalah ikhtilaful ma'bud wa ikhtilaful ibadah bainal muslimin wa ghairihim. Nak menunjukkan ibadat kita tak sama dengan ibadat bukan orang-orang Islam. Dia berbeza. Sebab agama yang bukan Islam, laluan dia satu, agama dia satu je, jalan dia satu. Dia tak kira Majusi ke, Yahudi ke, Nasrani ke, semua benda yang sama. Kemudian awamil as-salasah, perkara-perkara yang tiga ini menunjukkan apa dia? Menunjukkan tidak akan menjumpai, tidak akan bertemu, tidak akan menjumpai titik persamaan antara kafir dan iman. Iman dan kafir tak boleh berkumpul. Tak boleh seseorang tu kata aku beriman dalam masa sama aku kafir. Itu tidak akan berlaku. La baina ashabil adawah ad-diniyah al-haqidah al-mutaassilah fi nafsi ma'al Islam wa ahlih. Dan juga tidak ada di antara orang-orang sesama Islam ini tidak ada permusuhan dalam diri dia. Sebab dia ada iman, tidak ada permusuhan dalam diri dia. Walaupun di sana kalau kita lihat, Imam Ar-Razi menyatakan menjadi adat kebiasaan manusia, mereka akan beri contoh perumpamaan. Apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Bila mana orang tak nak masuk Islam, orang tak nak beramal agama, dia gunakan ayat lakum dinukum waliyadin. Imam Razi kata ini tidak dibenarkan, kerana Allah Ta'ala tidak menurunkan Quran ini untuk memberi perumpamaan kepada ayat lakum dinukum waliyadin. Tidak. Bukan untuk memberi perumpamaan itu, tidak. Tapi perlu kita tadabbur dan juga kita perhatikan isi kandungan yang kita sebutkan tadi. Okey? Sudah habis dalam tafsir surah Al-Kafirun. Saya kira cukup sekadar itu dululah. Nanti kita akan masuk surah Inna A'tainakal Kautsar, surah yang terpendek, 3 ayat. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.